ataupun dalam bahasa Inggeris Science of Civilization, Madani Development. Jadi kita nak tengoklah apakah uh, Madani itu, Malaysia Madani itu adalah satu gagasan yang bagaimana dan bagaimana untuk membentuk negara kita lah. InsyaAllah tanpa mengangkat masa lagi, malam ini kita akan bersama dengan pengurusi Mahkamah Sangka Pengguna Mampan Abdul Rahim Nabi, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarudin Ibrahim. So insyaAllah tanpa mengangkat masa lagi, saya persilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini. Okey, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pada minggu ini kita akan membincang mengenai sains tamadun, sains tamadun, dan tumpuan kita ialah apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Madani, Madani. Jadi kita akan cuba kaitkan tamadun ini dengan Madani, dan kita lihat bagaimana the thinking process itu yang akhirnya kita mencapai Madani ni, kerana ramai sekarang ni tengah membincangkan perkara ini, tapi ramai juga yang tidak memahami bagaimana pemikirannya bermula dan ke mana tujuannya. Pertama, kita kena ingat bahawa kita ni manusia, manusia. Kita adalah manusia dan kita ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah. Ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dari sini Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi bila perkara ini dibawa kepada malaikat, maka malaikat berkata, mengapa hendak menjadikan khalifah? Orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi, yang menumpahkan darah, dan mereka adalah orang yang bertasbih. Maknanya malaikat ni adalah mempunyai jiwa yang murni lah. Mereka sentiasa bertasbih sama ada rukuk ke sujud ke kepada Allah. Jadi sentiasa beribadat kepada Allah. Jadi di sini Allah ada pilihan untuk menjadikan apa orang kata khalifah di muka bumi ini. Sama ada malaikat yang sentiasa beribadat atau beribadah, ataupun jin. Jin juga ada pada ketika tersebut, tetapi jin ini menumpah darah. Itu yang dikatakan menumpah darah tu. Kerana apa yang berlaku pada jin yang ada, yang boleh, yang pernah duduk di muka bumi ini. Dan lagi satu dan jin ni pula, dia bukan saja menumpah darah, tetapi dia sombong. Dia sombong dan menganggap bahawa dia adalah dalam kedudukan yang berbeza dengan orang lain. Dan manusia pula, manusia ni pun juga adalah hampir sama macam jin, iaitu dia menumpahkan darah. Cuma bezanya manusia ini berbanding dengan jin ialah kerana dia adalah ahli taubat. Kerana dalam ceritanya nanti kita akan dapati bahawa apabila jin diperintahkan oleh Allah supaya sujud kepada Adam alaihi salam, dia tak nak sujud. Perlu diperhatikan bagi sesiapa yang membuat pengiraan iblis, dia tak nak sujud sekali je, dan Allah telah melaknatkan dia kerana kesombongannya. Kita ni yang tak solat subuh ke, tak solat zuhur, tahu berapa kali kita tak sujud kepada Allah. Adakah kita berani nak berjumpa Allah nanti? Cuma itulah, manusia ni adalah, contoh kita adalah agen lah. Adam alaihi salam. Bila Adam alaihi salam buat mistake, berbanding dengan jin tadi, jin yang direpresent oleh iblis, apabila dia buat mistake, dia tidak minta ampun kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya dia sombong dengan apa yang telah Allah jadikan dia. Berbanding dengan manusia, Adam alaihi salam, apabila dia buat mistake, membuat kesilapan dengan memakan buah di syurga yang Allah tak benarkan, maka dia telah
memohon taubat kepada Allah, dan alhamdulillah ya, Allah telah menerima taubatnya. Jadi inilah dia pilihan Allah ya, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah sebagai Tuhan, dia ada 3 makhluk yang boleh dipilih, dan berdasarkan kepada sifat yang pertama dan sifat kedua, Allah membuat pilihannya, iaitu manusia yang menumpahkan darah, tetapi at the same time dia juga adalah ahli taubat. Jadi ini adalah pilihannya, dan Allah telah menyatakan dalam bentuk lain pula ya, dalam surah lain, di mana diceritakan mengenai karamah insaniah ya, karamah insaniah. Ini very important bagi kita ya, bila kita menyebutkan karamah insaniah. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Jadi memang pilihan Allah ya, karamah insaniah ni Allah berikan kepada anak-anak Adam, iaitu manusia ya. Jadi kalau kita lihat ya, manusia mendapat anugerah untuk menjadi khalifah, dan bila kita cakap mengenai khalifah ni sebenarnya ialah pemerintahan, ataupun ya dalam puncaknya dipanggil sebagai tamadun ya, misi tamadun. Dan manusia ni ada unik dia insaf akan ke atas kerendahan asal usulnya ya, dia jadi daripada tanah ataupun daripada air mani. Jadi dia melihatkan bahawa kelahiran dia itu adalah kelahiran yang memalukan kalau nak tengok dari segi itu. Jadi dia insaf. Jadi konsep sebagai khalifah, iaitu yang boleh membawa misi tamadun, dan juga at the same time ya, memahami kerendahan dirinya, itu dinamakan karamah insaniah. Jadi bila kita kata karamah insaniah, kita sebagai manusia mempunyai karamah insaniah, berarti kita mempunyai dual kepercayaan bahawa kita boleh memerintah, sambil itu kita adalah ahli taubat, iaitu kita boleh insafkan diri kita. Jadi kalaulah kita katakan manusia itu, adakah dia karamah insaniah? Kalau dia ada khalifah saja pun tak boleh, kalau dia insaf saja pun dia tak boleh. Jadi dia mesti ada dua-dua. Jadi kita sebagai manusia ya, perlu sedar ya, bahawa kita ada kelebihan ya, untuk memerintah. Memang Allah telah berikan ya, kelebihan tersebut kepada kita. Namun demikian, kita juga jangan angkuh ya, kerana kita dah boleh memerintah, maka kita angkuh dan bongkar. Yang ini pun tak boleh. Jadi kita kena insaf ya, akan kerendahan asal usul kita. Jadi bila combine kedua-duanya ini ya, karamah insaniah ini dan juga sifat khalifah tersebut, maka itulah dia yang akan menyebabkan kita menjadi pembina tamadun. Jadi apa yang berlaku ialah kita sebagai khalifah, kita mempunyai karamah insaniah ini, kita akan membina tamadun. Jadi tamadun masa kini, begitu juga masa depan ni, kita akan dapati pembangunan tamadun akan berterusan ataupun dia akan jatuh, dia bergantung. Apakah punca yang menyebabkan tamadun jatuh? Yang itu kita akan bincang ini. Bagaimana mengekalkan tamadun? Apabila kita nak bina, macam mana kita nak kekalkan? Macam mana pula masa depan? Adakah tamadun kita itu akan lama ataupun dia berhenti sekejap saja? Ataupun bagaimana nak mengekalkan tamadun itu sendiri ya? Kalau kita berfikir ya bahawa tamadun yang kita bina ini, kita tak nak dia berhenti dekat situ saja ya. Mungkin persoalan yang timbul kadang-kadang, adakah apa yang dibincangkan dalam apa orang kata apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu akan habis kat sini je. Bila dia dah memerintah 5 tahun, dah habis election, tukar orang lain, dia tak ada siapa dah nak follow up. This kita harap tidak berlaku lah. Tidak berlaku. Jadi naratif dunia moden sekarang ni, ini naratif dunia moden, di mana dikatakan semua orang bermula daripada primitif ya, semua orang primitif.
Dan kemudiannya mereka ni bebas untuk bergerak di merata tempat dengan tidak ada halangan di antara satu sama lain. Dan kemudiannya apabila mereka dah bebas bergerak tu, mereka dapati bahawa kalaulah mereka boleh memelihara binatang, bercucuk tanam, akhirnya dia boleh membentuk tamadun. Jadi dengan kebebasan, walaupun sebelum ini dia bebas, tetapi apabila mereka bekerjasama, membina, apa orang kata, menjaga ternakan dan juga menjaga, apa orang kata, tumbuh-tumbuhan, maka dia dapati dia boleh membentuk civilization, iaitu apabila mereka bersama-sama. Dan kemudian disebabkan oleh perkara tertentu, banyaklah sebabnya, dan kita akan bincang terlebih sedikit mengenai kejatuhan civilization. Jadi selepas beberapa ketika dia akan jatuh, collapse of civilization, dan ada sebab-sebabnya yang nanti kita akan bincang terlebih sedikit kerana kita tidak mahu civilization yang kita bentuk nanti akan jatuh. Okay, so cerita ni semua, iaitu cerita naratif dunia moden ini telah dimulakan pada 18 senturi dulu Pada masa ketika itu ramai yang bertanya, adakah bagaimanakah tamadun itu terbentuk dan bagaimana dia berakhir. Jadi pembentukan ini memang ramai orang bertanya kerana ada yang memikirkan mungkin kita boleh bentuk satu tamadun yang baru ataupun boleh kita pertahankan tamadun yang ada. Jadi berdasarkan kepada sejarah kita dapati memang perkara ini diingini kerana kita nampak bahawa mula-mula daripada farming, dia bercucuk tanam, kemudian dia mempunyai harta, kemudian dia akan mempunyai bandar, demokrasi, slavery, pekerja dan akhirnya civilization itself. Itu adalah tipikal. Jadi siapa yang mula bawa idea ni? Siapa yang bawa idea bahawa kita kena bermula dengan farming, kemudian kita ada harta, kita ada cities, kita ada demokrasi dan lain-lain ni. Yang inilah yang dibawa oleh seorang ahli pemikir nama dia Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni telah mengarang satu buku yang amat terkenal di seluruh dunia. Sehingga sekarang pun ramai yang membaca buku ini, iaitu Al-Muqaddimah. Itu kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, iaitu satu introduction. Jadi Al-Muqaddimah ni, mengikut Ibnu Khaldun, dia menceritakan bagaimana golongan Badawi, iaitu yang nomad, yang berjalan di padang pasir, akhirnya akan membentuk civilization. Dan dia kata lepas itu civilization itu akan runtuh. Jadi inilah dia Ibnu Khaldun. Ini dalam 1337. Jadi nak tengok tahun itu 1337. Tetapi pada tahun yang lain pula, dalam tahun 1762, seorang daripada negeri France, namanya Jean-Jacques Rousseau, telah mengarang satu buku yang dinamakan Contract Social. Dan kalau kita perhatikan buku ini yang dikarang oleh Jean-Jacques Rousseau ni, dia hampir sama macam Muqaddimah. Dia menceritakan mengenai apa yang berlaku apabila orang bermula daripada kampung, kemudian dia menjadikan city dan seterusnya akan runtuh. Jadi itu adalah Jean-Jacques Rousseau. Ada setengah pandangan mengatakan sebenarnya dia kopi je daripada Muqaddimah. Tapi interestingnya, alhamdulillah saya dah baca Muqaddimah dalam bahasa Arab. Cuma bila diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, begitu juga dalam kontrak sosial, sepatutnya ada 12 bab. Tetapi dalam kontrak sosial dah tertinggal, sepatutnya ada 13 bab. Tertinggal bab yang akhir. Jadi apakah dia bab yang akhir yang ramai orang tak tahu? Ramai orang, even yang baca Muqaddimah yang dalam bahasa Inggeris ke ataupun dalam bahasa-bahasa lain, dia dapati bahawa ada satu bab missing. Bab yang missing tu, bagi siapa yang tak baca yang bahasa Arab ni, saya nak maklumkan, dalam itu Ibnu Khaldun kata, saya pun tak pasti apa pasalnya, apa orang kata, civilization ni runtuh. Interesting juga lah tu. Saya ingat, saya tabit lah pada Ibnu Khaldun, kerana akhirnya dia pun tak tahu pasal apa.
Dia dah buat kajian dan semua, dia pergi dari satu tempat dia buat kajian, dan dia dapati bahawa dia pun tak boleh explain, tapi saya akan explain nanti ya, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, dan akhirnya buku yang famous juga lepas itu iaitu The Clash of Civilization yang dikarang oleh Huntington, ya, Samuel P. Huntington. Jadi ini dalam tahun 1996. Bagi saya buku ni memang tak sesuai kerana mustahil lah perkara ni akan berlaku. Ini adalah rekaan saja. Jadi kita kena careful lah dalam hal ini, ya. Inilah dia dan naratif of dunia moden sekarang ni. Dia bagaimana apa orang kata terbentuknya civilization. Jadi kalau sesiapa yang mengkaji ni, dia akan dapatilah memang buku yang mula sekali adalah Ibn Khaldun. Kemudian buku yang nombor 2 yang famous dia adalah Contract Social, dan seterusnya lah, ada buku-buku lain. Itu bagi siapa yang rajin membaca buku, nak tahu apa yang terjadi, ya, naratif dia. Okey, tetapi ya, apa yang kita dapati ya sebenarnya daripada Al-Quran dan Sunnah, dia bergantung kepada timbangan karamah insaniah. Ya. Dia bergantung kepada timbangan karamah insaniah. Kebolehan mentadbir dan keinsafan itu mesti balance, ya, sebenarnya. Jadi kalau untuk membentuk tamadun yang baik, ya, kalau dalam hal ini kadang-kadang kebolehan mentadbir itu rendah, kadang dia tinggi. Keinsafan ni kadang-kadang kadang tinggi. Tetapi bila dia sama, barulah tamadun itu akan terbentuk. So itulah sebenarnya penentu, ya, pembentukan tamadun. So kalaulah kita nak buat ini, bolehkah kita buat di Malaysia? Okey, ini soalannya. Jadi ini dia tamadun-tamadun yang lalu, bermula daripada Mesopotamia, Egypt, India, China, Israel, Rom, China balik Greece, Mayan, dan akhir sampai dekat medieval Europe. Nampak tak ni? Bermula daripada sebelum kelahiran, berapa ribu tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya, ini berdasarkan kepada buku apa kata tahun Kristen, ya, tahun Kristen. Okey, jadi kita dapati sampai je kat 500 AD, tiba-tiba dah tak ada. Apa jadi ni yang sebenarnya? Yang sinilah yang interestingnya adalah bermulalah apabila kejatuhan tamadun Eropah akan diikuti dengan bangunnya tamadun Islam. Ya, tamadun Islam bermula, ya, mengikut sekali sejarah pada 570 AD dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ianya berterusan sehingga 1259 AD ketika Mongol, ya, menghancurkan Baghdad, ya, satu peperangan yang amat dahsyat. Jadi ini adalah dinasti, ya, ataupun tamadun Islam, ya. Jadi kalau kita lihat tamadun Islam ni agak lama jugalah. Dan di antaranya pula ada lagi tamadun di Andalus yang dibawa oleh Umayyad dan juga Emirates of Granada. Jadi kalau tengok detailnya adalah, ya, sejarah. Ini ikut sejarah. Dan kalau dah mengikut arkeologi, ya, bacaan arkeologi, dia dapati bermula pada tahun 3500. 3500 dengan Mesopotamia dan seterusnya, ya, sehinggalah ni sampai 1250 dan seterusnya lagi, the beginning of Iron Age. Iron Age bila ni? Ini pun satu, ya, kita dapati. Kemudian bermulalah powerful civilization Greece dengan Rome, ya, ini kemudiannya, ya. Okey. Dan apa yang jelasnya, ya, bila tadi saya point out, ya, apa orang kata zaman besi, lepas tu zaman bronze, ya, gangsa. Kalau kita perhatikan, ya, kerana jarang, ya, orang menulis, ya, berdasarkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul, ya, kita dapati bahawa Nabi Daud ialah pakar besi, ya, kalau mengikut Al-Quran, dan Nabi Sulaiman adalah pakar gangsa. Jadi kalau kita nak relate kan, memang tiap-tiap golongan ini ada dia punya mengikut sejarah tadi.
Jadi bagi kita orang Islam ya, sepatutnya menggunakan salasilah Nabi ini sebagai menunjukkan tahun bila kita akan telah berlaku perkara ini. Jadi malangnya kita ni pakar-pakar sejarah kita lebih suka menggunakan apa orang kata apa yang telah dinyatakan sebelum ini daripada menggunakan salasilah Nabi-Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Ini satu malang kita lah. Sini saya nak bawa balik kita nak jadikan tamadun ni di Malaysia. Jadi kalau nak jadikan tamadun Malaysia, ada ke tamadun sebelum ini? Mungkin ini pun satu persoalan yang kita kena tanya diri kita. Adakah ada apa yang kita panggil sebagai tamadun Melayu ataupun the timeline untuk Melayu punya? Dan kita dapati takrifan bila kita katakan tamadun Melayu ini, apa yang kita takrifkan ialah susunan masyarakat yang kompleks, di mana dia akan ada raja, dia ada pedagang dan petani, dia ada ulama dan ada pembesar. Ini adalah tipikal asas tamadun Melayu. Jadi tamadun Melayu bergantunglah kalau ulama ni Hindu, maka ulama Hindu lah dan seterusnya. Tetapi asasnya tamadun Melayu ni dia ada susunan masyarakatnya adalah seperti ini. Okey, jadi kalau kita anggap ini sebagai tamadun Melayu, jadi kita akan dapati yang sebenarnya tamadun Melayu ni bermula daripada zaman batu lagi. Kita boleh relate. Daripada kemudian dalam zaman logam. Pada ketika Nabi Daud dah ada dah tamadun Melayu ni. Dan pada tamadun zaman pertanian, zaman sebelum Islam, zaman semasa Islam, zaman penjajah, zaman kemerdekaan dan akhirnya hopefully insya-Allah kita berharap akan adanya zaman Madani, zaman Madani. Jadi kalau kita tengok step-step ni memang kita ni kaya dengan tamadun. Cuma sejarah kita telah dipadam. Dan minta maaf lah sejarah kita telah dipadam oleh pada zaman penjajah. Zaman penjajah telah memadamkan the rest itu. Jadi apa yang kita dapati tahu-tahu dah start dia zaman penjajah. Zaman batu hilang, zaman logam hilang, zaman pertanian hilang, zaman belum Islam hilang, zaman Islam especially hilang. Jadi Melayu yang kita maksudkan ini minta maaf adalah dari segi ras dan genetik dan biologi dia. Jadi dia adalah sekumpulan manusia yang memiliki genetik dia yang sama dan berasal dari Arab Melayu. Dan dia praktis kebudayaan Melayu. Dia mempegangkan, berteraskan agama Islam dan adat resam masyarakat Melayu. Dan bahasanya ialah bahasa Melayu. Jadi ini adalah konsep Melayu yang kita akan pakai yang membentuk tamadun Melayu ini. Okey. Jadi tamadun Melayu ni dibentuk oleh sekumpulan manusia yang dipanggil Melayu. Bahasa dia pun menggunakan bahasa Melayu dan Islam, dan ini adalah kawasan-kawasan di mana adanya tamadun Melayu. Dan asal usulnya mengikut kajian bermula lagi daripada zaman batu masa paleolitik, meditik dan neolitik telah ada perkara ini. Ini dibuat kajian oleh USM dan telah jelas nampak ada kesan-kesan ini. Kemudian dalam logam pun ada, kita dapati juga berdasarkan kepada kajian. Dan akhirnya dalam logam besi kalau tadi logam tu, ini logam besi pun dah ada dah orang Melayu pula. Kerana ada peninggalan-peninggalan mereka di tanah Melayu. Jadi asal usul tanah Melayu ni memang orang kata lama dah. Bermula daripada zaman batu sehinggalah sekarang. Jadi macam saya katakan tadi lah, konsep Melayu itu dari segi ras, kebudayaan Melayu dia dan bahasa Melayu dia. Dan susunan masyarakatnya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada raja, dia ada pedagang petani, dia ada pembesar dan dia ada ulama. Jadi ini membentuk tamadun Melayu. Dan dasar kerajaan, pusat kerajaan tamadun Melayu ni, sebelum Islam, kita ada kerajaan berbentuk agraria antaranya Funan, Angkom, Majapahit, dan juga ada yang berbentuk ini agriculture lah, berasal pada agriculture,
Dan maritime, maritime Funan pun, Mata Langkah Suka, Kedah, Perak, Jambi, Sriwijaya dan Surabaya. Ya. Nah, ini semuanya berlaku pra Islam. Selepas Islam kita dapati kat Sumatera ada Perla, Samudera Pasai, Semenanjung Malaysia ada Melaka, Johor Riau, Lingga, Petani di selatan Thai, Borneo ada Kesultanan Melayu Brunei, Pulau Jawa ada Demak dan Bantan, dan Sunda Kelapa dan Mataram. Indonesia Timur ada Makassar, Sulu, Maguindanao, dan tanah besar Asia Cina ada Capah, Indochina. Jadi kita tengok bahawa pusat-pusat kerajaan Melayu ini banyak dan merata tetapi semuanya dalam kawasan Asia Timur ni. Dan pembentukan tamadun Melayu ni dikatakan bermula bertapak sejak 5,000 tahun dahulu. Jadi apa yang permulaannya ialah berteraskan penguasaan pertanian. Kemudian daripada pertanian tu mereka akan ada tempat tinggal, ada pertanian yang tepat, dan mereka bermesyuarah di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat desa, dan mereka ada masyarakat bangsawan, istana dan raja yang berkuasa mutlak. Itulah asas pembentukan tamadun Melayu. Jadi kita dapati sama ada dia, kalau tadi kita tengok berdasarkan kepada aktiviti dia, kita juga dapati kalau segi keagamaan pun nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu. Pengaruh agama Hindu, Buddha, Islam dan kuasa barat akhirnya. Dan masyarakat Melayu boleh menyesuaikan diri luar dengan nilai tempatan. Ini menunjukkan orang Melayu ni. Jadi kemunculan tamadun Melayu ini kalau kita tengok dari segi perdagangan, kerana kita adalah satu tamadun maritime atau perdagangan yang agak tinggi lah. Telah wujud sejak 2,500 tahun di Lembah Bujang, Kedah dan Kuala Selinsing, Perak. Jadi ini adalah berdasarkan pada bukti yang terdapat, pelabuhan-pelabuhan yang mengandungi perdagangan jarak jauh dan biasanya dikuasai oleh pemimpin sesebuah kerajaan. Antara nilai-nilainya, kebolehan berinteraksi dengan masyarakat luar, bersifat terbuka, hormat undang-undang tempatan dan mengambil kira pandangan orang lain. Itu dia berdasarkan perdagangan. Sebelum Islam, memang penguasaan teknologi maritime ini menyebabkan masyarakat Melayu mempunyai tamadun yang awal. Pada zaman pengaruh Hindu-Buddha, ada candi di Lembah Bujang, candi di Borobudur, di Jakarta, Angkor Wat di Kemboja. Jadi ini menunjukkan bahawa ketinggian seni bagi masyarakat Melayu ketika itu. Dan adanya dua empire Melayu yang luas, iaitu Empire Funan dan Empire Sriwijaya. Ini semua berlaku sebelum Islam. Jadi laluan kedatangan Islam itu adalah sama ada dari Arab dan Parsi melalui dagangan laut ataupun melalui India melalui perdagangan darat ataupun melalui China melalui perdagangan darat Silk Road Silk Road mengikuti laluan perdagangan laut ke kawasan alam Melayu. Jadi ada 3 laluan untuk membentuk Islam di alam Melayu. Okey. Jadi kesannya kita dapati bila datangnya Islam, dia membentuk tamadun Melayu yang baru dan dia menjadi pusat keintelektualan dan persuratan Melayu. Dan kita akan ada Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Islam di Aceh, Pasai, Perlak, Petani, Johor Riau. Jadi hasilnya ialah karya-karya yang banyak mengenai orang Melayu ini. Dan tokoh-tokoh alim ulama Hamzah Fansuri, Wali Songo dan lain-lain lagi. Ini semua adalah alim ulama di zaman kedatangan Islam. Dan pada ketika tersebut kita dapati Islam mula berkembang di istana dan juga di masjid. Jadi istana dan masjid menjadi tempat yang penting bagi tamadun orang Melayu. Okey. Dan kalaulah kita lihat Empire Melaka adalah puncak kepada pencapaian tamadun Melayu. Islam diterima secara menyeluruh di kalangan orang Melayu
dan pengaruh penggunaan bahasa Melayu yang meluas jadi lugah fangka, bahasa agama dan bahasa ilmu, dan pelaksanaan undang-undang Islam dan adat seperti hukum-hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka, semua mengikut berdasarkan kepada Islam. Jadi kalau kita nak tengok pandangan semesta tamadun Melayu ni, memang memang dahsyat lah. Kita ada akidah Islam, ketaatan sultan, berpegang kepada adat, memuliakan orang tua, mengutamakan kekeluargaan dan silaturahim, saling hormat menghormati, meraihkan tetamu, bertimbang rasa, berbudi bahasa dan sopan santun, bermuafakat, bergotong royong. Jadi inilah dia kita punya track tamadun yang telah dihilangkan oleh pihak penjajah. Jadi kita akan tengok dari segi akidah Islamnya. Kita dapati orang Melayu berpegang pada akidah Islam, meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menempati segala yang disuruh dan meninggalkan dan pandangan semesta berunsur tradisional sesuai dengan dasar-dasar akidah Islam. Dan kalau kita tengok kegiatan pada sultan yang menghormati pemimpin, ini pun dibelain dalam kita. Berpegang teguh kepada adat resam, di antaranya masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat resam, seperti amalan hidup seharian, di adat resam termasuklah pantang larang dan adat istiadat, dan adat yang masih diamalkan seperti adat istiadat menyambut kelahiran, perkahwinan dan kematian, memuliakan orang tua. Ini pun ada, mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim, saling hormat menghormati dan meraihkan tetamu, bertimbang rasa, bersopan santun dan berbudi bahasa, bermesyuarah dan bermuafakat, bergotong royong. Ini semuanya adalah pencapaian tamadun Melayu ni. Kalau tengok dalam seri persuratan, kita dapati ada hikayat, cerita mitos Puteri Santobo, cerita legenda Mahsuri, cerita Magastua Sang Kancil dan lain lagi. Selepas Islam ada Syarabul Ashkin, Tajul Salatin, Sulalatul Salatin dan lain-lain lagi. Jadi kita dapati bahawa ini adalah selepas Islam. Dan keseniannya pun ada banyak. Seni tari, zapin, makyung, inang, seni muzik, gamelan, cak lampong, kompang dan lain lagi. Semuanya ada. Ini adalah kesenian. Dan kita dapati teknologi pun ada. Dari segi bajak dan sistem saliran air, ada ukuran, timbangan, sukat dan masa. Teknologi alam bina, teknologi tekstil dan warna. Jadi kita dapati inilah dia pencapaian tamadun Melayu sebelum penjajah. Jadi kesambungan ini yang sekarang ni kita having this problem lah. Di antara penjajah telah hampir menutup perkara ini, dan kebanyakan apa yang diberitahu ini telah barulah kita ketahui pada ketika ini. Jadi banyak asas sistem pemerintahan kita telah tersembunyi. Sistem perundangan terutama pemilihan Islam sebagai perundangan juga telah dikuburkan. Agama dan adat istiadat Melayu pun telah dikuburkan separuhnya, dan peranan bahasa Melayu juga telah dikuburkan. Jadi kesimpulannya, we need to bring back again tamadun Melayu ini. Kita kena panggil balik. Jadi zaman penjajah ni kita dapati banyak perkara telah berlaku, di mana bermula dengan Portugis pada kurun 15-16, kemudian Belanda pada kurun 16, dan orang Inggeris pada kurun 17. Dan apakah perkara yang mereka buat yang menyebabkan kita jadi macam sekarang ini? Ialah pertama, orang Melayu diletakkan sebagai pesawah. Orang Cina dijadikan orang buat lombong dan niaga. Orang India dijadikan penawarih getah dalam estate. Jadi pembahagian ini dilakukan oleh penjajah. Dan apa yang berlaku sekarang ni ialah penjajah lah yang berkuasa, yang telah membawa ramai orang luar ke tanah Melayu. Jadi sebelum merdeka dan lepas merdeka, kita dapati ada parti-parti lah, sebagai contoh UMNO, Parti Melayu, MCA dan MIC. MCA untuk Chinese dan MIC untuk Melayu. Okay. India. Okay. Jadi itulah dia merdeka, kata dia Tengku Abdul Rahman.
dan ada perjanjian di mana kita buat ya, perjanjian Malaysia. Dan lepas itu kedatangan orang kata Jepun, tapi Jepun tidak banyak influence akan apa yang berada di Malaysia. Jadi ekonomi lepas merdeka kita dapati kita memulanya menggunakan asas ekonomi iaitu komoditi, kemudian kita bangun ekonomi kita kepada infrastruktur dan seterusnya kepada teknologi dan peralihan industri, gantian import kepada industri berorientasikan ekspor. Menjelang tahun 2000 kita mula masuk ke dalam pembangunan ekonomi berteraskan ke ekonomi dan seterusnya lah hingga sekarang. Jadi ekonomi Malaysia telah berubah daripada satu tempat ke tempat. Dan pada tahun yang berikutnya iaitu 2021 berlakulah kemelut politik di Malaysia. Di mana berlakunya persepsi indeks rasuah yang tinggi dan the game menjadi satu perkara yang masalah. And at the same time kita ada COVID-19 berlaku di sekeliling kita. Dan semua ini akhirnya pembawaan kepada Malaysia Madani. Dan tonggak dasar kepada Malaysia Madani ini. Ada agenda dia menumpu kepada penyelesaian masalah. Dan agenda menumpu kepada penyelesaian masalah memenuhi keperluan semasa negara, menyentuh penyorakan masa depan dan memenuhi potensial rakyat dan negara. Dan sasarannya ialah pada ekonomi dan kewangan, perundangan, institusi, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Ada 6 rukun Malaysia Madani: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Okey, di mana kemampanan berarti dari sudut alam sekitar sebagai contoh. Kesejahteraan berarti semua orang merasa seronok duduk di Malaysia. Daya cipta ialah kita mereka cipta baru supaya kita dapat duduk dengan selesa. Hormat, kita menghormati maruah manusia. Setiap orang adalah sama, semuanya manusia. Keyakinan, kita yakin punya kaitan yang erat dengan amanah, iaitu satu ikrar bertanggungjawab moral dunia dan ukhrawi. Insan tu sinonim dengan makna kita ambil peduli dan belas kesihan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Jadi itulah dianya apa orang kata, dan matlamat kita ialah mengubah Malaysia menjadi negara yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati serta bersikap ihsan. Itulah dianya Madani. Madani ini kalau kita lihat dari segi kerangkanya, kita ada visi kita ada apa yang kita panggil sebagai visi kita dan rukunnya. Dan kita lihat apa yang kita ingin laksanakan dalam segi ekonomi, perundangan dan seterusnya, di mana bila kita ingin memasukkan kesemuanya ini, rukun ini ke dalam aktiviti harian, maka kita akan dapati ada kerumitan, pencanggahan, kekacauan, dan kadang-kadang kita kena buat serentak, tak boleh asing-asing, dan kita lihat kesannya pada masa depan. So tujuan kita, sasaran kita ialah pemantauan. Kita nak tengok sama ada rukun ini dapat kita apply di tempat ini. Dan kita juga nak pastikan bahawa adanya institusi pemberdayaan, sebagai contoh institusi pendidikan, institusi kesihatan, institusi keuangan dan lain lagi. Jadi inilah dia pembentukan Madani yang kita harap akan menjadi pembentukan tamadun kita pada masa hadapan. Dan cabarannya ialah kerumitan persoalan. Kerana apa yang kita ada dan apa yang kita tak ada, memang itu akan menimbulkan banyak masalah. Percanggahan, kerana ada setengah ni yang kita lakukan sekarang tak sama dengan apa yang kita hendak lakukan pada masa ini. Dan kekacauan apabila ada beberapa perkara yang saya tak langsung membuat kekacauan dalam elemen-elemen kemasyarakatan dan kebudayaan. Okay? Dan keserentakan iaitu kita dapati ada banyak perkara yang kita tak boleh jalan satu-satu, kena jalankan secara serentak. Itulah dia cabaran kita.
Jadi masa hadapan dan perubahan juga kerana as time berjalan maka akan berlaku a lot of perubahan. Jadi sasaran kita macam saya katakan tadi ialah kita perlu memantau kesemua perkara ini. Dan kita kena pastikan institusi pemberdayaan yang ada dapat melaksanakan apa yang telah kita inginkan. Jadi kalau nak go into detail memang panjanglah ceritanya. Sekarang ni dah pukul 10. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita tengok apakah dia rukunnya, kemampanan, daya cipta dan kesejahteraan. Kita tengok elemen ni kalau diteroka dalam kesemua bidang ini dan kita faham ni cabaran yang akan dihadapi, maka kita boleh tulislah apa berdasarkan kepada sasaran pemantauan dan institut pemberdayaan seperti berikut. Kemampanan, apa dia, cara hidup dan sistem sosial yang berkelanjutan, inklusif dan adil kepada semua masyarakat madani. Jadi dalam hal ini kita kena faham apakah di kemampanan dan ekonomi, kemampanan sosial, kemampanan lingkungan, kemampanan politik, kemampanan budaya dan identiti, kemampanan keuangan, kemampanan teknologi, inovasi dan seterusnya. Begitu juga dengan kesejahteraan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan persekitaran, kesejahteraan politik, kesejahteraan budaya dan identiti, kesejahteraan keamanan dan ketertiban. Okey. Dan daya cipta juga sama, kita nak daya cipta ini berlaku dari segi inovasi dan kreativiti, pendidikan yang mendorong daya cipta, partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap keseragaman. Okey, jadi akses kepada teknologi dan informasi ini penting, lingkungan kreatif dan mendukung kolaboratif jaringan. Jadi ini semua sebahagian daripada dorong daya cipta dan individu diperdayakan, okey, untuk kontribusi. Sama juga untuk hormat, keyakinan dan ihsan. So, kita tengok sama juga di atas elemen yang akan kita terokai dan cabaran yang kita hadapi dan apakah di sasaran kita pemantauan dan institusi pemberdayaan. Untuk hormat, kita kata hormat dari penghargaan, penghormatan, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jadi apa yang kita kena tengok ialah penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap perbezaan agama, pengakuan atas kontribusi dan potensi individu, toleransi dan pengertian. Penghormatan terhadap persekitaran, memenuhi hak sosial dan ekonomi, etika dan moral dalam berinteraksi. Inilah pilar penting dalam hubungan harmonis dan masyarakat yang berkeadilan. Jadi keyakinan, kita kena yakin pada kebebasan individu untuk memiliki, mengamal dan menghargai keyakinan agama, kepercayaan atau filosofi hidup mereka sendiri. Jadi poin ini kebebasan beragama dan berkeyakinan, toleransi dan hormat menghormati terhadap kepercayaan orang lain, perlindungan hak-hak minoriti dan keadilan pemerintah, partisipasi aktif warga negara, menghindari ekstremis dan intoleransi. Jadi kita dapati banyak dari segi ihsan, apa yang kita nak ialah nilai moral, etika yang tinggi dalam setiap perilaku kita. Jadi poin ini berbuat baik dan mengerjakan yang terbaik. Kasih sayang dan empati, keadilan dan kesejahteraan, menghargai kehidupan dan persekitaran, kesetiaan dan kejujuran, pengampunan dan pemaafan, penghormatan terhadap orang tua dan penguasa. Jadi itu adalah ihsan. Jadi sasaran kita untuk pemantauan, apakah dia? Pemantauan HAM dan keadilan, iaitu hak asasi manusia, toleransi dan kerukunan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, sekitaran hidup dan kemampanan, transparansi dan accountability, pembangunan ekonomi dan sosial, keamanan dan ketertiban. Jadi ini semua kena pantau. Kalau tidak, kita bukan tahu sama ada apa yang kita senaraikan itu boleh dipercayai atau tidak. Dari segi sasaran institusi pemberdayaan, apa yang perlu kita lihat ialah dari segi pendidikan, macam mana institusi pendidikan, bagaimana institusi kesihatan, macam mana ekonomi dan kesewanan, kepimpinan dan partisipasi politik, hak asasi manusia dan pelindungan, kemampanan persekitaran. Jadi ini adalah konsep madani yang kita kena sentiasa pantau dan lihat bagaimana institusi-institusi ini berfungsi. Okey, so itulah dia rukun kita madani. Okey, kalaulah saya nak tengok kalau kita buat satu yang simple saja buat macam ni lah, plot table macam ni, maka saya lebih suka ekonomi dan kewangan, sistem ekonomi dan kewangan Islam. Untuk perundangan, sistem perundangan Islam, institusi sistem yakin dan ihsan, pendidikan, sistem pendidikan ma'rifatullah,
kemasyarakatan, sistem majmuk kenal mengenali, kebudayaan, sistem hormat menghormati, untuk bandar, sistem kesejahteraan dan daya cipta, luar bandar, sistem hormat dan ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan pada Dato' Profesor atas pembentangan sebentar tadi. Alhamdulillah, kita dapat melihatlah pembentukan negara kita sendiri. Bukan zaman sekarang baru kita nak memulakan tamadun. Bukan baru-baru ni je kita ada tamadun. Malah negara kita, bangsa kita, Melayu kita sendiri, tanah Melayu kita dah mula mempunyai tamadun semenjak zaman zaman prasejarah, kemudian dengan zaman kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi dengan Hindu Buddha yang kemudian datang dan Islam untuk membina peradaban Islam di Nusantara. Kemudian bermulalah zaman penjajahan kita yang di mana kat situlah kita dipadarkan sejarahnya. Dan saya yakin usaha ataupun inisiatif yang ingin dibawa oleh Perdana Menteri kita ialah satu usaha untuk mengembalikan ketamadunan negara kita lah. Dengan tidak mengetepikan mana-mana bangsa ataupun agama. Malah masa zaman kita di Kesultanan Melaka pun ada wujudnya pelbagai bangsa dan pelbagai agama dalam negara kita juga. Baik, insyaAllah saya rasa untuk kita meneruskan usaha kita pada malam ini, saya ingin bukalah ruang kepada semua yang hadir pada malam ini untuk memberikan sebarang pandangan, tambahan, ataupun ingin bertanyakan soalan yang menonton secara langsung di ruangan live Wak TV. Boleh bertanyakan di ruangan chat, dan nanti insyaAllah ada yang akan sampaikan di ruangan Zoom ini, dan yang berada di ruangan Zoom boleh terus untuk membuka mic, ataupun jika ingin menggunakan ruangan chat Zoom ni pun tak ada masalah, kita silakan. Ada yang tanya soalan? Silakan terus kita buka ruang. Kalau tak, saya ajukan soalan sikit lah untuk untuk ni lah kita sama-sama. Mungkin inilah satu persoalan yang berbentuk kita pasti dengan satu bentuk kita tidak. Tapi bila kita sebut Malaysia Madani, dan kalau kita tengok itu slogan-slogan ataupun gagasan-gagasan yang dibawa oleh Perdana Menteri sebelum-sebelum ni kan, daripada wawasan 2020, kemudian satu Malaysia, kemudian Malaysia Prihatin, keluarga Malaysia. Tapi pada zaman sekarang ataupun pada pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa gagasan Malaysia Madani, yang mana istilah Malaysia Madani itu sendiri dia seperti satu istilah yang yelah, kita jarang-jarang dengar, especially bagi mereka yang bukan Islam. Terma Madani itu sendiri, Madani itu perkataan bahasa Arab,
Jadi kalau mereka dengar pun seakan-akan perkataan tamadun, perkataan itu dalam buku sejarah mereka belajar di sekolah apa semua tu, itu kita accept lah semuanya. Bila sebut Madani tu dia berbentuk Arab sikit kan, dia punya bunyi dia tu, Arab. Jadi bagaimana penerimaan penerimaan bangsa bukan yang bukan Islam terhadap Malaysia Madani ni. Dan kadang-kadang dia macam mana kita berlakulah pertemuan di antara ada yang mengatakan Malaysia Madani ni terlalu Islamik pula kan, tapi on the other side Malaysia Madani ni tak Islamik. Dia kita faham-faham lah siapa yang mengeluarkan that kind of statement lah kan. So macam mana Prof untuk kita membalancekan dan how to nak introduce to the non-Muslim kan, and to accept the Malaysia Madani among the non-Muslim punya society, and to balance pula dengan sebelah sini yang kata benda ni tak Islamik pun. Betul. Itu soalan yang baik tu sebenarnya. Dia macam ni lah. Madani ni kalau kita nak terjemah dalam bahasa Inggeris, walaupun buku dia cakap the script, tapi yang sebenarnya tu tak betul tu. Yang sebenarnya script tu kerana short form yang dia ambil, bukan kerana Madani. Madani tu dalam bahasa Inggeris ni ialah civil, maknanya civil society. Civil society ni adalah satu konsep yang kita gunakan, ya, especially dalam pembangunan ni. Kita gunakan the civil society ni adalah golongan yang menegur kerajaan. Jadi memang orang civil society adalah orang yang menegur kerajaan. Dia tegur kat mana? Dari sudut sama ada pembangunan itu akan merosakkan alam ke tidak. Yang kedua, yang ketiga adalah adakah dia akan menyebabkan kucak kacir dari segi undang-undang, ataupun, tapi kalau kita tengok senarai bila dikatakan civil itu, memang itulah dia rukun Madani. Jadi dia berpadan dengan rukun Madani. Jadi kalau bahasa Inggeris dia script lah, script. Jadi kalau kita tengok sama juga, itu adalah civil. Jadi bagi orang yang bukan Islam, kalau bagi saya akan explain berdasarkan kepada civil society. Maknanya apa yang amat berhormat Perdana Menteri kita cuba bawa ialah all this while, ya, civil society ni duduk di luar kerajaan. Jadi sekarang dia kata why not we make it part and parcel of the kerajaan. Jadi yang ni adalah satu konsep yang unik. Dan kalau kita tengok pula, adakah ini unik dalam Islam? Dalam Islam tak juga. Dalam Islam, Madinah Munawwarah memang menggunakan konsep civil. Maknanya Rasulullah SAW menggunakan konsep civil society itu untuk memperbaiki, ya, dia punya running of Madinah Munawwarah. Jadi ini kita kena faham. Jadi bila Yang Amat Berhormat menggunakan perkataan Madinah tu, dia jadi orang semua, alamak, ini terlampau Islamik. Tak. It's not. Dari segi istilah bahasa Melayu pun, bila kita kata civil society, kita tak guna istilah lain kecuali Madinah. So, apa orang kata, bukannya satu perkara yang ganjil lah, kecuali dia lupa dari segi bahasa civil. Jadi kalau saya pun, kalau orang jemput saya sebagai penceramah, mula saya tanya, ni ramai orang Islam ke bukan Islam? Kalau ramai yang bukan Islam, saya akan cerita mengenai civil society. Kerana itu dia asas dia. Mengapa yang orang kata civil society ni selalu duduk kat luar kerajaan? Kerana kerajaan dia untuk pembangunan dia lupa, minta maaf lah, istilah lupa. Dia lupa kepada perkara-perkara yang akan berbangkit, yang akan merosakkan pembangunan tersebut. Terutama yang paling ketara sekali ialah kelestarian.
ataupun kemampatan. Itu dari segi bila dia guna resources ya, kerana pembangunan ni sebenarnya dari segi konsep dia dan juga ekonomi, dia akan menggunakan resources yang ada untuk dijadikan apa orang kata dia punya uh, asas dia untuk pembangunan tersebut. Dia tidak boleh membangun tanpa resources. Jadi dia perlu ada sumber-sumber tu. Jadi bila dia menggunakan sumber tu tanpa berfikir panjang, itu yang civil society akan datang kata, oh slow down sikit. Macam mana dengan anak cucu kita nanti? You makan habis semua. You ambil semua. Jadi anak cucu kita macam mana? Tetapi Alhamdulillah lah kita di negara yang kaya dengan resources sebenarnya Malaysia. Jadi dengan adanya apa orang kata usaha kita untuk apa orang kata mengawal ya, penggunaan resources ini, maka the future generation nanti akan lebih apa kita appreciative lah terhadap kita yang duduk zaman ini, yang duduk makan ke semua resources ini untuk penggunaan negara. Wallahualam. Betul. Jelas dekat situ. Maknanya jelas madani ataupun tamadun itu ialah civilization civil, kata-kata civil gitu. Kita tambah sikit soalan Prof. Yelah, kita kalau kita perasan setiap kali kita berubah kepimpinan ataupun berubah Perdana Menteri lah macam kita, seringkali akan ada gagasan-gagasan baru yang diperkenalkan. Dan semua Perdana Menteri malah Tun Mahathir sendiri pun walaupun dia naik kali kedua, dia membawa gagasan baru. Dia tak continue pun gagasan wawasan 2020 tu. So, macam mana kita nak memahami, yelah kita tak nak menafikan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ni kan. Yang mana, walaupun berbeza politik, walaupun berbeza fahaman, cuma kita tak nak nafikan apa yang mereka telah sumbangkan kepada negara. Namun macam mana kita nak memahami bahawa setiap gagasan itu adalah satu kesinambungan, dan yang mana Malaysia Madani ini tidak menafikan gagasan-gagasan yang sebelum ini, dan ialah kita nak menunjukkan yang ialah satu kesinambungan daripada sebelum-sebelum ni lah. Itulah kerana itu tajuk kita ialah sains tamadun. Kalau lah nak ikutkan, boleh ke bubuh sains madani? Kalau lah saya bubuh tajuk saya adalah sains madani, kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, dia akan jadi civil science of civil. Itu cerita lain. Maknanya dia akan melihat apakah kelemahan-kelemahan. Itu dia tujuan civil society. Tetapi bila saya sebut tajuk kita ni adalah sains tamadun, maknanya kita ingin achieve satu keadaan di mana masyarakat tu telah tersusun dengan baik. Itu dia adalah istilah tamadun. Tamadun ni sebenarnya ialah masyarakat yang tersusun dengan baik dan semua orang merasa seronok duduk dalamnya, dan semua orang hoping that dia akan jadi macam tu. Jadi kalau tengok konsep-konsep ni, ini semua adalah konsep madani. Ini adalah konsep madani. Cuma bezanya bukan apa kata dia datang untuk cek kerajaan, tapi kerajaan sendiri bawa benda ni. Dia kata okay, check it with me. Jadi saya rasa ini satu idea yang macam saya kata tadi lah, ini satu idea yang bagus sebenarnya. Dan apabila dia dah kerajaan sendiri meminta kita request, kalau macam katakan di Egypt, boleh juga kita buat madani, tetapi silap-silap kena tangkap kerana terlampau madani sangat, civil sangat. Begitu juga kepada negara tertentu, dia pun takkan benar kan. Cuma sekarang ni kita ada satu kerajaan yang membenarkan awal-awal lagi dah. Jadi kita sepatutnya take this opportunity untuk memperbaiki. Jadi involvement semua orang ni, inclusivity ni is very important dalam United Nations ya. Inclusivity adalah salah satu daripada Sustainable Development Goal yang kita ada 17 tu, yang kita pernah bincang dulu.
Wallahu a'lam. Jadi, yelah, tamadun itu bersifat bersambung ataupun berkesinambungan daripada satu generasi ke satu generasi yang yelah, manusia ni hidup tak pernah terputus dia punya sambungan dia kan. Dia mesti ada kita je lah kalau kalau kita ni apa keciciran generasi ni kalau tak ada ahli dan jemaah itu cerita lain. Tapi dari sudut sejarah kehidupan manusia itu memang tak akan pernah terputus. Sebab tak pernah lagi lah kita mendengar ada satu generasi dalam sejarah manusia ni dihapuskan ataupun dilenyapkan lah. Malah kalau kita pasal tamadun tamadun manusia itu sendiri pun zaman banjir besar Nabi Nuh tu pun Allah masih lagi mengekalkan ada beberapa puluh orang manusia untuk menyambung untaian daripada zaman Nabi Adam tu sendiri lah. InsyaAllah sesi kita pun dah sampai di hujung waktu ni 10.20 dah. InsyaAllah saya tak ada kot daripada mana-mana, daripada Facebook ataupun YouTube maupun di ruangan Zoom. InsyaAllah kita pun kita boleh tangguh dulu usaha kita pada malam ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang ada pada malam ini, yang mendengar di ruangan Zoom ataupun yang menonton secara langsung di ruangan Facebook ataupun YouTube waktu ini. Saya mewakili kelas Stefan dan pengguna mampan dan doa iman Nabi, mohon maaf jika ada kesilapan dan keterlanjuran, dan insyaAllah kita bertemu lagi pada Isnin hadapan dengan tajuk yang baru akan kita kupaskan insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tangguh dulu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al-An'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.